Umi, kenapa ada orang yang ada fahaman lain-lain ya? Apa maksud adik? Tadi adik ada terbaca ada yang berpandangan yang sebaliknya dari apa yang kita patut percaya. Oh, itu kerana mereka tidak berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lain daripada kita kena berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ha? Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa tu? Ahlussunnah wal Jamaah tu... Okey, baik. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran 10 iaitu Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, perkara pertama yang anda semua perlu tahu ialah takrif Ahli Sunnah wal Jamaah. Takrifnya ialah kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah menerusi para sahabat dan tabi'in serta tabi'in dalam prinsip akidah, syariah dan akhlak. Baik, seterusnya kita akan belajar tentang prinsip akidah ahli as-sunnah wal jamaah. Jadi, antara prinsip akidah ahli as-sunnah wal jamaah termasuklah iman ialah kepercayaan serta keyakinan dalam hati, pangkuan dengan lidah dan beramal dengan perubatan sebagai bukti kesempurnaan iman. Yang kedua pula, segala perbuatan manusia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, manusia diberi pilihan atau kehendak untuk melakukannya ataupun tidak, serta dihitung baginya dosa dan pahala. Seterusnya, meyakini kewujudan perkara-perkara gaib seperti yang diwahyukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, antaranya termasuklah persoalan kubur, hari akhirat, titian sirat, mizan, malaikat, jin dan sebagainya. Yang keempat, meyakini bahawa syurga dan neraka telah wujud sebelum dijadikan makhluk, serta kewujudan syurga dan neraka adalah kekal dan selama-lamanya. Kelima, syafaat Rasulullah SAW adalah dengan izin Tuhannya. Termasuklah syafaat baginda untuk pelaku dosa besar kerana mereka masih dikira beriman. Dan akhir sekali, perutusan para nabi dan rasul adalah harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan rahmat Allah kepada manusia. Spektrum ilmu. Golongan ahli sunnah wal jamaah dikenali dengan berbagai-bagai nama. Antara yang termasyhur ialah As-Salafus Salih, As-Sawadul Azam, Al-Asyairah, Al-Maturidih dan Ahlul Hadis. Spektrum ilmu. Ciri-ciri pemikiran Khawarij telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sal ibn Hunayf bahawa Rasulullah SAW bersabda semasa baginda menunjuk ke arah Iraq. Yakhruju minhu qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamrukuna minal islami muruqas sahmi minar ramiyah. Riwayat Al-Bukhari, yang bermaksud dari sanalah muncul sekelompok kaum yang membaca Al-Quran tidak melebihi kerongkong mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Al-Mu'tazilah bermaksud kumpulan yang diasaskan oleh Wasil Ibn Atta setelah berlaku perbezaan pendapat antara beliau dengan guru beliau Hasan Al-Basri tentang kedudukan pelaku dosa besar. Prinsip utama. Antara prinsip yang bertentangan dengan akidah ahli as-sunnah wal jamaah. Yang pertama, At-Tauhid, menafikan sifat ma'ani pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Al-Ad, meyakini manusia bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatan mereka sama ada baik atau buruk tanpa ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Al-Wa'du wal-Wa'id, meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wajib memberikan balasan baik kepada orang yang taat dan ancaman azab kepada orang yang melakukan maksiat. Yang keempat, Al-Manzilah bainal manzilatain, meyakini bahawa pelaku dosa besar berada pada satu kedudukan antara mukmin dengan kafir
dan mereka kekal di dalam neraka. Dan yang terakhir, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Meyakini bahawa menyeru kebaikan dan mencegah keburukan adalah wajib ditegakkan dalam keadaan apa sekalipun. Doa yang boleh dilazimi agar dikurniakan kefahaman Islam yang benar dan dilindungi daripada aliran yang menyeleweng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sadaqallahul azim. Maksudnya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan rezekikanlah kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan rezekikanlah kepada kami untuk menjauhinya. Seterusnya, terdapat 3 aliran yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama ialah Syiah. Syiah ialah kumpulan yang menuntut supaya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dilantik sebagai khalifah selepas Rasulullah SAW dan berkeyakinan bahawa hanya Ahlul Bait sahaja yang lebih layak memegang jawatan khalifah. Antara prinsip utama Syiah yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ialah meyakini bahawa al-imamah merupakan rukun agama dan telah ditentukan oleh Allah SWT melalui lisan Rasulnya secara nas. Yang kedua, meyakini bahawa imam-imam adalah maksum, iaitu terpelihara daripada dosa kecil dan besar. Seterusnya, menyanjung Sayyidina Ali radhiyallahu anhu secara keterlaluan sehingga disamakan dengan Rasulullah SAW. Yang keempat, mengamalkan at-taqiyah, iaitu menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta bendanya dengan menampakkan sesuatu yang berbeza dengan hakikat sebenarnya. Dan yang terakhir, menambah nama Sayyidina Ali dalam syahadah selepas nama Nabi Muhammad. Yang kedua ialah Khawarij. Khawarij ialah kumpulan pengikut Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang berpaling tadah kerana tidak berpuas hati dengan keputusan Majlis Tahkim. Antara prinsip utama Khawarij yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ialah jawatan khalifah atau imam hendaklah pemilihannya kepada rakyat untuk memilih sesiapa sahaja daripada kaum muslimin yang layak. Yang kedua, mereka menyatakan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah melakukan dosa besar serta kufur kerana bersetuju mengadakan Majlis Tahkim. Yang ketiga, wajib keluar menentang pemimpin atau khalifah yang tidak adil. Dan yang terakhir, beriktikad bahawa orang yang melakukan maksiat dikira berdosa besar serta kafir. Pandangan Ahlul Sunnah wal Jamaah dan aliran yang bertentangan dengannya tentang beberapa isu. Isu pertama, adakah Al-Quran makhluk? Ahlul Sunnah wal Jamaah meyakini bahawa Al-Quran merupakan kalam Allah yang bersifat qadim, iaitu sedia ada. Manakala aliran yang lain iaitu Mu'tazilah mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk yang bersifat hadis, iaitu baharu. Kemudian isu kedua, melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlul Sunnah wal Jamaah meyakini bahawa semua orang beriman dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Aliran yang lain iaitu Mu'tazilah mengatakan bahawa adalah mustahil makhluk boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak menyerupai makhluk. Isu ketiga iaitu pelaku dosa besar. Ahlul Sunnah wal Jamaah berpandangan bahawa pelaku dosa besar tetap dikira sebagai mukmin bukan kafir dan dihukum fasaq jika tidak bertaubat. Manakala aliran yang lain iaitu Khawarij, pelaku dosa besar dianggap kafir, manakala Mu'tazilah, pelaku dosa besar berada pada satu kedudukan antara mukmin dengan kafir dan mereka kekal di dalam neraka. Isu keempat, qada dan qadar. Ahlul Sunnah wal Jamaah meyakini bahawa setiap perkara baik dan buruk datang daripada Allah dan Allah mengurniakan manusia akal untuk berfikir dengan berikhtiar untuk memilih antara baik dan buruk. Aliran yang lain iaitu Mu'tazilah meyakini bahawa setiap perkara baik dan buruk datangnya daripada manusia semata-mata. Akhir sekali, kedudukan iman. Ahlul Sunnah wal Jamaah mempercayai bahawa iman boleh bertambah dan berkurang bergantung pada amal soleh dan maksiat yang dilakukan.
aliran lain iaitu Khawarij dan Mu'tazilah, iman tidak boleh bertambah dan berkurang. Iman ada apabila melakukan kebaikan dan iman hilang apabila melakukan kemungkaran. Terdapat 7 kepentingan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama ialah menjadi asas penerimaan sesuatu amalan dan memelihara kesucian agama Islam. Yang ketiga pula, menjaga keamanan negara, dan yang keempat, mengelakkan umat Islam daripada terjebak dengan ajaran sesat. Yang kelima, membersihkan akidah daripada sebarang bentuk kekeliruan. Yang keenam, menghindarkan umat Islam daripada fahaman yang melampau. Dan yang terakhir, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.